A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi malam ni untuk kita teruskan pelajaran kita dalam bahagian i'rab. Dengan objektif kita untuk mengenal peranan kalimah, peranan i'rab dalam pada kalimah tu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, ya. Baik, untuk tu kita terus pergi kepada latihan 6. Saya dah bagi ke? Yang ni macam belum, Saya bagi dah kan latihan 6 semalam. Jadi dia lanjutan daripada muka surat 11 ni, kita tengok dalam satu perkataan macam tu kan. Jadi sekarang ni kita nak tengok latihan 6 ni, kita nak kena bulatkan sahaja tanda i'rab yang jelas sama ada dengan baris ataupun huruf untuk isim dan fi'il kepada kalimah-kalimah di bawah berpandukan contoh. Jadi kita kena tinggal bagi tu je lah, bagi tahu nama kedudukan tu sama ada marfu', mansub, majrur ataupun majzum yang betul di bawah perkataan ditandakan. Okey, kita cuba, boleh ke? Kita buat sama-sama ni. Maknanya buka mic. Jadi kalau nak sebelum buka mic tu pastikan macam kat belakang kita tu tak ada bising sangat, ataupun kalau kipas tu jangan halakan kepada mikrofon. Kalau tidak bunyi dia macam naik boat. Jadi kita boleh macam itulah, maknanya supaya bunyi itu clear. Walaupun kita cakap ramai tak kisah. Baik. Kita tengok yang pertama ni, yang dibuat dah, contoh dah dibuatkan. Saya akan gunakan warna biru. Jadi bismi tu, ismi ni yang majrur sebab ada tanda dia harfu jar. Betul ke? Kita kena tandakan tanda i'rab yang jelas. Okey, dah buat dah yang warna merah tu lah. Dan tu kita bulatkan. Allahi majrur. Tanda dia baris kasrah tu. Ar-Rah, sebab dia, ni kenapa sebab? Sebab kita belum belajar tapi dah tahu dah sikit. Apa sebab dia? Siapa tahu? Nak cerita? Mudhaf ilaih. Ya, sebab dia ni mudhafun ilaih. Okey. Lepas ni saya pakai warna merah pula. Ar-Rahmani. Kedudukan dia apa? Majrur sebab tanda dia kasrah. Ya, betul. Seterusnya Ar-Rahimi. Majrur. Alah, macam kesenang je kan ni? Kak Ro bunyi dah je nak tidur dah lah. Ni tahu dah. Boleh dengar. Boleh dengar lah. Alhamdulillah. Ngantuk ke? Tak apa, kita faham. Bulan puasa ni memang macam tu. Tapi seronok lah berpenat-penat, berlelah dengan kita ni tadarus Quran. Siang pun dengan Quran, malam pun dengan Quran. Alhamdulillah. Jadi saya faham benda tu, tapi tak apa. Okey, alhamdu. Itu satu kalimah. Jadi dia kedudukan? Marfu'. Kenapa? Tanda dia apa? Domah. Bagus. Li ada tak kedudukan? Ada. Tak ada. Li tak ada kedudukan sebab dia la mahallalahu. Dia harfu jar. Tapi sebelah dia tu kedudukannya apa? Majrur. Sebab tanda dia kasrah. Okey. Rabbi. Majrur kerana kasrah. Majrur. Al-alamina. Marfu' ke mansub? Majrur. Tanda majrur dia? Ya. Ya, tanda majrur dia. Jadi kita tulis majrur. Okey, seterusnya Ar-Rahmani Rahimi. Ni dah tahu dah tadi kan? Majrur, sama je. Sebab kalau baris kasrah tu majrur lah tu. Majrur. Maliki. Majrur. Yaumi. Majrur. Tanda dia
kasrah. Kasrah. Okey, adini. Majrur. Majrur. Tanda dia sama juga kasrah. Okey, iyaka. Masuk. Mansub. Sebab Ada tanda tak? Yes, sebab ada iya tu. Betul. Lagi, nak budu. Marfu. Marfu. Tanda dia dhammah. Okey, iyaka tahu dah. Mansub. Bukan majrur tapi mansub. Tanda dia kalau ada iya ni kita tahu dah. Maknanya lepas itu mesti mansub tu. Nasta'inu. Marfu. Kenapa kita kata marfu? Dhammah. Dhammah. Ya, sebab ada tanda. Senang je sebab ada tanda. Tanda dia apa? Dhammah. Ihdi. Tak tahu. Tak ada. Tak ada. Dia Dia tak amar. ada. Sebab dia fi'il amar jadi dia tak ada kedudukan lah. Kita tak kata marfu' ke apa. Kita terjemah aje. Nah, Marfu. dhamir. Dhamir apa? Betul ke dhamir marfu' ke? Dia selepas fi'il. Jadi dia lepas fi'il dia mansub. Masuk. Yes, betul. Mudhaf. Maf'ulun bih. Maf'ulun bi. MFB. Sebab dia maf'ulun bih. As-sirata. Mansub. Sebab ada tanda dia fathah. Al-mustaqimah. Mansub. Mansub. Fathah. Tanda dia fathah. Tu je. Siratal lazina. Sirata mansub. Okey. Jadi yang itu kita buat ni. Baris dia fathah sebab ada tanda fathah tu. Al-lazina. Semalam kita belajar. Mansub. Majrur. Sebab apa dia majrur? Mudhaf ilaih pada Ya, sirata. sebab dia mudhafun ilaih. Tak ada tanda pun. Tak boleh nampak sebab isim tu mabni. Tapi dia mudhafun ilaih ni mesti majrur. An'amta. Ada tak? Ada i'rab tak? Tak ada. Him ada i'rab tak? Majrur. Majrur disebabkan tanda dia Jar. harfu jar. Dia majrur sebab tanda dia harfu jar. Boleh ke tanda dia harfu jar? Tak adalah. Dia majrur disebabkan harfu jar. Tapi tanda dia kita tak nampak. Dia sebab dia dia tu kekal pada baris sukun. Jadi kita tak nampak. Dia yang kita kata dia mabni sebab dia isim mabni. Okey, ghairi. Majrur. Okey, tanda dia nampak kasrah, maknanya dia ni majrur. Al-maghdubi. Majrur. Ada soalan setakat ni? Tak ada Senang dah. Senanglah juga kiranya. Okey, him ni majrur. Tapi tak ada tanda. Tanda dia tak jelas. Tak boleh kita nak bulat-bulatkan apa pun tak boleh. Ad-dhalina mansub ke majrur? Majrur. Tanda? Ya. Ya. Okey. Khalas. Untuk Al-Fatihah. Okey, cuba yang ni pula. Khalas apa? Khalas, habis. Selesai. Usai. Khalas tu. Ikhlas. Ikhlas pun sebenarnya macam tu lah. Maksud yang sama. Tapi bila khalas tu maksud dia habis dah. Habis. Okey, selesai satu bab. Okey, alif lam mim ni. Ada tak ada i'rab tak? Tak ada. Tak ada. La mahalla lahu minal i'rab. Sebab dia huruf. Okey, zalika Marfu. marfu. Mubtada. Sebab dia mubtada. Okey, al-kitabu marfu. Tanda dia dhammah. Marfu. Raiba
Mansub. 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 Tanda dia Ada dia fathah. Fathah. Ha. Sebab dia sebab lah isim. sebab sebab dia isim la. Dia datang, dia ada maknanya dia ada huruf yang menyebabkan dia itulah huruf nasab tu. Bukan dia tak panggil huruf nasab, dia panggil apa? Isim huruf Nafiyah. 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 Jins. Nafiyah lil jins. Oh, la nafiyah. Dia Nafi lil jinsi. nafiyah lil jins ya. Okey, jadi mansub. Jadi kawan dia bila ada macam tu maknanya ni isim, nama dia isim la. Okey. He Fihi. Majrur. majrur. Hudan Hudan. masuk ke marfu. Ni yang benda macam ni yang kita kena kadang-kadang tengok kitab. Marfu. Marfu. Khabar. Sebab Kita apa khabar. kita belum belajar? Sebab dia khabar. Khabar untuk apa ya, teacher? Dia punya Khabar. Zalika. maksudnya. Zalika itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada dua khabar lah kat sini. Lebih kurang macam itulah. Tapi dia kan sepenuhnya kan zalikal kitabul la raiba fi. Kan ada berhenti tu. Hudan lil muttaqin. Maknanya dia kembali semula situlah. Macam ada dua ayat gitu. Tapi dia dah hilang. Tapi dia sebab dia ni khabar. Khabar kan biasanya bukan tak boleh. Mubtada mesti isim makrifah, khabar isim nakirah. Okey. Baik. Al-muttaqina Majrur. tanda Ya. sebab Fathah. ada harfu jar, correct. Allazina majrur. Sifat. Majrur kepada dia sifat kepada Al-Muttaqin. al-muttaqin. Dia samalah. Jadi bila sifat ni nanti kita akan belajar bahagian akhir daripada yang towards the end lah pada modul 2 ni insya-Allah. Dia Yu'minuna. bukan sebab badal tu ada je. Boleh juga sebab badal tu, tapi yang ni badal tu sifat, dia sebab dia sifat pada ni. Yang kalau dalam dia ada banyak macam kitab ni pun ada kata badal, dia kata sifat. Macam itulah. Tapi yang kita tahu dia ni menerangkan al-muttaqin tu. Jadi sifat kepada al-muttaqin. Betul. Yu'minuna Fi'il tak ada. Tak ada. kalau tak ada ni fi'il mudhari' boleh i'rab. Yes. Marfu. Macam mana tanda dia? Ada nun, ada nun. Semalam kita baru belajar. Ya. Dia sebab apa? Dia daripada Nasib kata tu. kerja yang 5 tu. Af'alul khamsah. Yu'minuna, yaf'aluna. Dia marfu' dengan sebab ada nun. Kalau dia tak ada nun tu, dia buang nun tu, maknanya dia mansub ataupun majzum. Majzum. Baik. Al-ghaibi majrur. Dah saya buat short form je dah. Okey, tanda kasrah. Dan harf jar. Okey, ada harfu tanda. Sebab dia tu ada harfu jar. Tapi tanda dia kasrah tu. Okey. Wa yuqimuna. Yuqimuna Marfu. marfu. Tanda marfu dia Nun. As-salata Mansub. mansub. Tanda dia fathah. Fathah. Sebab dia kita belum belajar sebab dia. Kenapa dia mansub? Belum belajar lagi. Majrur. Tapi tak ada tanda kerana dia tu isim yang kaku. Mabni betul. Tapi ada dia sebabnya sebab ada huruf jar. Dia majrur tu. Okey lagi. Hum razaqna tak ada
I'rab. Hum Marfu. marfu. Bukan. Marfu. Mansub. 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 MFB. Maf'ulun bih. Sebab maf'ulun bih. Jadi dia mansub. Tanda tak nampak sebab isim tu isim yang mabni. Yunfikuna Marfu. marfu. Binun. Okey, binun, bisubutun nun, subutin nun. Dengan sebab subutun nun. Okey. Wal allazina Allazina majrur. Tanda dia tak nampak. Ya. Tak nampak, tak boleh nampak sebab dia isim yang kaku. Dia kan isim mausul, dia mabni pada baris fathah. Jadi kita tak bolehlah kata itu tanda dia yang jelas. Dia tak jelas. Tapi kita tahu dia ni maktuf. Sebab ada huruf ataf. Yes. Betul. Dia ni maktuf kepada allazina tu. Dengan waw ni tadi. Jadi dia majrur lah. Kenapa dia majrur? Sebab dia maktuf kepada allazina. Okey, yu'minuna Marfu. marfu dengan meletakkan nun. Ya. Majrur. Majrur. Okey, tak nampak tanda tapi sebab dia ada huruf jar. Okey, unzila tak ada i'rab. Mabni. Okey, ka majrur. Sebabkan huruf jar. Majrur. Dia majrur dengan siapa? Dia maktuf kepada siapa? Bima, Kan? Ma yang atas tu. Ya. Ni yang kita katakan mengikut je tu. Tawabi' tu je. Tapi sebab dia punya sebab dia maktuf lah. Ada huruf ataf tu. Kalau rasa yang tak faham tu, dia macam kena relax aja tau. Jangan stres. Kalau macam enjoy je the lesson. Macam kalau nak jadi tertidur pun tak apa. InsyaAllah. It's okay. Betul. Okay. Kau beli ka. Teacher nak tanya. Macam bima unzila tu kan. Bima unzila ilaika. Wa ma tu kan. Jadi seolah-olah macam antara wa dengan ma tu ada B tu teacher. Wa bima jadi situ ya. Ya. Betul. Okay. Kau beli majrur. Tanda dia Min. kasrah. Sebab dia min. Sebab dia min. Tanda dia kasrah. Okey, ka ni Majrur. majrur sebab dia Qabli. sebab dia mudhaf ilaih. Al-akhirati majrur. Tanda dia kasrah sebab dia Harfu jarbi. harfu jarbi. Hum Marfu. Marfu. marfu sebab Mubtada. mubtada. Yes. Yuqinuna marfu. Tanda dia Nun. Disebutun nun. ada tanda nun tu. Marfu. Ulaika Marfu. marfu. Tanda tak ada tapi sebab dia mubtada. Hudan Majrur. majrur. Apa tanda dia? Anda. Nampak. Tak nampak. Tanda dia tak nampak kalau dia nak bulatkan. Tapi dia panggil dia tu dia majrur dengan al-kasrah al-muqaddarah. Dengan kasrah al-muqaddarah. Sedap ya nama tu? Bagi nama macam muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Tak ada kena-mengena tapi. Pelik nanti nak apa pada bawah yang diandaikan ni. Kasrah. Tapi macam bunyi je sedap. Okey, kasrah yang diandaikan lah maksud dia. Maknanya kasrah yang diandaikan. Takdiri.
Jadi kita ni kan, kita faham konsep tapi kita tak ada susah hati macam nak sebut tu. Macam kalau kita belajar dulu, saya belajar kalau sebut i'rab tu kena sebut dalam bahasa Arab. Maknanya Sah. hudan, majrur, wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah. Macam itulah. Jadi leceh kan? Cik pandai cakap leceh. Tak maknanya, tapi hafal tapi tak faham. Sekarang ni tak payah hafal tapi faham. Bila saya tanya tu semua dapat jawab, alhamdulillah, itu maknanya faham. Jadi ini majrur. Apa tanda Ba'ala. dia? Kasrah yang diandaikan. Sebab apa dia majrur? Sebab di awal dia ada huruf jar. Rabbi Majrur. majrur. Tanda kasrah. Sebab ada huruf jar. Okey. Him Majrur. majrur. Sebab mudhafun ilaih. Ulaika Marfu. Sama dia pun dengan mabni. Yang bila mabni ni kita ada cakap fathah muqaddarah ke kasrah dhammah, bukan tak payah. Dia memang Mabni. macam tu. Maknanya dia mabni pada baris fathah. Tu kalau kita belajar tu kena cakap Arab juga dulu. Ulaika marfu' mabni alal fathi fi mahalli raf'in li'annahu mubtada. Macam tu. Tak payah. Tak payah sebut macam tu. Terus saja. Oh, dia ni marfu' ni. Sebab apa? Sebab dia mubtada. Mubtada tu apa benda? Subjek. Gitu je lah. Hum. Marfu. Marfu'. Mubtada. Marfu' sebab mubtada lagi. Al-muflihuna. Marfu'. Tanda marfu' dia? Nun. Itu sebab kalau bukan, tak boleh sebutun nun. Sebutun nun tu untuk yang fi'il mudhari' je. Kalau yang ini dia dengan waw. Ini sebab wow. Dia isim. Kalau isim dia dengan waw. Marfu' tanda dia. Dia wow. Nanti kadang bila saya jumpa isim je, tersebut pula yang fi'il mudhari' ada nun tu wow kan. Ada warna tu, tak ada warna Jelah, ini kan praktis. Nanti bila dah saya dah tahu benda tu macam tu, bolehlah level up lah, naik yang Quran. Macam kita belajar ngaji dulu. Mula-mula mukaddam, lepas tu naik Quran. Mukaddam tu anggaplah ini mukaddam. Permulaan pakai warna. Nanti dah tu naik Quran, maknanya yang tak ada warna. Allazina, apa dia? Kedudukan dia? Mansub. Mansub. Inna. Sebab ada inna. Yes. Dia isim mansub. Okey. Kafaru tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Sawaun? Kabar. Marfu'. Tak tanya sebab lagi. Tanya kedudukan je. Marfu'. Tanda dia apa? Dhamma. Dhamma. Tanda dia dhamma. Dhammatain. Him. Majrur. Dah tahu dah tu. Jalan laju sikit. Home yang di sebelah ni. Anzar tahum. Home yang ni? Mansub. Betul. Mansub. Jadi sebabnya dia apa? Maf'ulun bih. Okey. Tunzir. Teacher, Anzarta. Tak payah sebab dia fi'il madhi. Ya. Okey. Tunzir. Majzum. Bagus. Majzum. Tanda dia? Sebab ada sukun. Tanda dulu. Tanda. Teacher baru tanya tanda. Semua dah nak maju ke depan. Semua nak bagi tahu sebab. Bestnya. Masya Allah. Okey, sebab. Okey, sekarang baru cakap sebab. Sebab dia? Lam. Ada huruf jazam. Ni ada lam jazam. Baik. Hum? Mansub. Jadi dia mansub. Sebab dia baru kita kata maf'ulun bih. Hum tu mansub. Okey, mabni pada baris sukun.
Jadi tak payahlah kita bulatkan tanda tu. Tanda tu tak jelas. Okey, seterusnya. Yu'minuna. Marfu. Marfu'. Tanda marfu' dia? Nun. Disebutun nun. Nun. Subutun nun. Ada nun. Okey, Allahu. Allahu marfu. Marfu'. Tanda dia? Dhamma. Dhamma. Sebab dia? Fa'il. Fa'il. Fa'il mesti marfu'. Okey, kulubi? Kulubi majrur. Majrur. Tanda dia kasrah. Sebab dia ala. Ala. Him? Majrur. Majrur. Sebab dia? Mudhaf Ya, ilaih. mudhafun ilaihi. Sam'ihim. Majrur. Majrur. Sebab ala. Sebab dia? Sebab ala. Tanda kasrah. Him. Majrur. Mudhaf ilaih. Majrur. Majrur. Sebab mudhafun ilaih. Samalah dengan absarihim ni. Dah senang dah. Bila kita nampak sekarang ni mudhafun ilaih ni dah lebih jelas, dah lebih kenal. Betul ke tak? Bagi yang dulu macam rasa blur je aku benda teacher ni kata. Mudhafun ilaih. Sekarang dah nampak dah macam dah tak boleh tak nampak dah. Tengok je dah tahu. Tengok je dah tahu. Betul ke? Kan? Betul tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, risyawatun. Risyawatun Marfu. Sebab dhamma. Sebab dia apa? Cik, ni nak saja nak test. Marfu. marfu. Bukan. Mubtada muakhar. Bukan mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Yang kita tambah terdapat. Kalau dalam terjemahan kita tambah terdapat ataupun ada. Maknanya dia mubtada. Dia marfu' sebab dia mubtada yang dikemudiankan. Dia punya khabar. Dia bukan khabar. Khabar dia ialah ala absarihim. Khabar syibhi jumlah. Okey. Hum. Walahum. Majrur. Majrur sebab dia ada harfu jar sebelum tu kan. Ya. Azabun. Marfu. Marfu. Tanda dia dhamma. Azimun. Marfu. Tanda dia pun dhamma. Azabun ni sebab apa? Yes. Dah nampak dah pattern. Masya Allah, syaturah. Pandai kata. Terus rasa, ya Allah, terbalas. Apa benda mengajar. Dapat. Itu the best. The best hadiah lah kiranya kalau pelajar dapat tu. Baik, seterusnya an-nasiyah. Azabun mubtada muakhar. Jadi dia punya khabar tu lahum lah ya. Betul. Wa minan nas an-nasi. Majrur. Tanda kasrah. Man. Mana harfu jar? Min. Min tu tanda dia lah. Man. Apa dia? Marfu. Sebab dia tanda tak ada, tapi ada sebab mubtada muakhar. Tanda dia mubtada muakhar. Sebab dia mubtada muakhar. Yaqulu Marfu. Tanda dia dhamma. Ya. Amanah ada tak amanah? Tak ada. Tak ada, tak payah. Okey, fi'il madhi. Allahi Billah. majrur. Tanda dia kasrah.
Dia sebab depan dia ada harfu jar, tu sebab dia. Al-yaumi Majrur. majrur, Kasrah. kasrah. Senang dah yang ni. Al-akhiri Majrur. majrur. Sebab tanda kasrah tu mesti majrur kan? Sebab dia sifat. Sebab apa? Dia sifat. Dia follow. Kalau sifat macam mana kita kenal? Ni modul 1. Esok kita belajar lah ni. Ada alif lam, dia sama. Dia depan tu makrifah, yang kedua pun makrifah. Yang di awal dia tu baris kasrah, di sebelah pun baris kasrah. Lepas tu sebab dia ada harfu jar tu kan? Tu kita tahulah dia majrur, dia simple majrur. Wa ma hum. Hum ni? Marfu. Sebab Tak mubtada. Mu'minina. Majrur. Majrur. Tanda majrur dia apa? Ya. Dah habis. Alhamdulillah. Khalas. Khalas Ustazah, Sina. tanya tu Ustazah. Ni Baik. apa tu mubtada muakhir tu dia boleh jadi nakirah ke? Dia biasa kalau mubtada muakhir boleh biasanya nakirah. Tapi Nakirah, kalau dalam ya. ni dia macam isim mabni kan? Man. Macam ni lah tadi yang isim nakirah tu risyawatun, azabun azimun. Macam tu. Ya. Okey Baik. So, kalau kita dah selesai ni, maknanya kita dah ada satu gambaran. Sebenarnya rupanya baris-baris tu semua adalah menunjukkan kedudukan, especially untuk isim. Yang paling banyak isim lah. Kalau i'rab ni pada fi'il, hanya fi'il mudhari' je yang terlibat. Fi'il yang lain tu dia dah mabni. Fi'il amar mabni, fi'il apa ni? Fi'il madhi pun mabni. Yang mu'rab tu adalah fi'il mudhari' sahaja. Dan agak limited je pun, sikit je. Maknanya ada juga fi'il mudhari' yang dah jadi mabni. Jadi kita refer balik kepada pada jadual tersebut yang semalam kita buat tu. Sekarang ni bila kita dah nampak fungsi-fungsi tu, maknanya kita nak decipher ataupun kita nak analyse ayat tu kan. Kita tengok dalam ayat. Kita tengok kalimah-kalimah tu berserta perubahan-perubahan baris akhir tu di dalam ayat. Jadi sangat pentinglah untuk kita belajar perkara yang seterusnya, iaitu ayat kerjaan. Okey. I'rab disebabkan struktur ayat. Jadi macam ayat kita belajar ada berapa jenis ayat? Ayat 3 ayat kan? 3 jenis kan? Basically ayat tu ada ayat kerjaan dimulakan dengan kata kerja, ayat namaan dimulakan dengan kata nama dan juga ayat tidak lengkap. Bahasa Arab sebut sebagai syibhi jumlah. Jadi kita tengok dulu ayat kerjaan. Ustazah. Ya. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ni tadi pagi kan kita ada one pager yang macam spider diagram tu pasal isim. Pasal overall isim, right? Ni. Ni pasal isim. Tapi ini macam yang tadi latihan tadi kan ada mirip-mirip sama kan? Latihan mana dengan pelajaran tu, pelajaran ada modul 1 kan you memang ada spider diagram tu. Ni So kan how do saya tengah tunjuk that? Ni kan Yang saya tunjuk ni So how do you expand this to include module 2? Oh kena jalan besok dulu. So bila dah ada starting macam ni kan, bila dah dia ada mesti starting kita macam ni, good also to include. Yes, betul. Tetapi maknanya kita tak boleh juga langkah 2-3 mata tangga ni takut jatuh. Dia maksudnya kita nampak yang hari ni bagi yang sedang menjalani modul 1 tu, maknanya kena tengok rupanya ada yang kita cerita tu, yang tadi, yang sekarang ni kan, kita tengah lihat baris-baris dia ni tau. Maknanya kalau dia azaban, dia ada fungsi berbeza dalam ayat tu.
Kalau dia macam kita kata kenapa sebab saya duk tanya cakap-cakap tu. Sebab tu ini kenapa dia majrur, ni tanda. Contohnya ni kan ni marfu, apa sebab? Yang kadang-kadang kawan jawab tu saya kata kita bukan sebab, itu tanda. Ini bukan tanda, itu sebab. Benda macam itulah. Itu semua maknanya kalau kita belajar tu kita mesti kenal dulu isim. Boleh tak macam jauh sikit Yes. daripada bunyi yang keliling tu? Saya ingat orang tanya. Kan Tak dengar. Tak ada. Tak perasan tu. Mute lah. Okey. Jadi masa ni ini kita kenal isim dulu. Bila i'rab ni pelajaran besok tu kita akan belajar kenal isim kan. Kita dah kenal isim, maknanya isim tu ada bentuk iaitu bentuk am atau bentuk khas. Dalam bentuk ni ada yang fathah, ada yang kasrah, ada yang dhammah. Inilah yang kita kata tu mansub, ni tanda utama. Tengok skrin tak? Tengok skrin Okey, sebab saya tengah sambil menunjukkan kepada maksud saya tu. Jadi kalau kata nama am tu baris dhammah, baris fathah, maknanya biasanya dia ni mansub. Atau kalau dia baris kasrah, fathatin, maknanya dia ni majrur. Kalau dia dhammah, dia marfu'. Itu secara umum lah. Marfu' tu maknanya dia apa? Dia ada kedudukan yang utama dalam ayat tu. Mansub ni maknanya dia apa? Dia mungkin menerangkan subjek dalam ayat tu. Kalau dia majrur ni apa? Kalau dia majrur boleh jadi dia adalah detail ataupun macam contoh ke, bukan contoh detail lah. Detail lah. Macam detail ni cakap Melayu apa dia? Detail. Perincian. Terima kasih. Jadi maksudnya yang lebih lagi, menerangkan lagi. Macam itulah. Benda ni kita tak akan lihat melainkan bila kita tengok dia dalam ayat. Jadi peranan dia dalam ayat tu modul 2. Sama juga kalau kita dah kenal isim makrifah. Isim makrifah ni ada yang ada alif lam. Ada alif lam tu tak ada apa-apa. Melainkan alif lam tu kita tengok baris akhir dia. Dhammah ke? Okey, contoh. Kalau dia ada alif lam, makna baris yang terlibat dia bukan lagi fathatin, kasratin, dhammatin. Dia mungkin dhammah, fathah dan juga kasrah. Sebab ada alif lam. Jadi kalau dia dhammah, marfu'. Kalau dia fathah, mansub. Kalau dia kasrah, dia adalah majrur. Macam tu juga nama orang. Itu yang kita belajar semalam tu, hari tu. Ada nama orang dia tak boleh kasrah. Tapi dia boleh jadi fathah dia menggunakan fathah walaupun dia majrur. Macam itulah kita belajar tentang perbezaan tanda-tanda. Dapat? Isim isyarah kita belajar semalam kan? Malam tadi. Tapi malam semalam dan sebelum tu. Kalau isim isyarah ni, dia tak akan berubah pula baris akhir tu. Tapi dia boleh jadi marfu', dia boleh jadi mansub, dia boleh jadi majrur. Macam tu. Itu kaitan dia. Jadi bila modul 1 ni kita kena kenal. Kita kena kenal bentuk isim. Bila kita kenal isim melalui tanda yang basic, ini kira pecahan dia tu lah. Pergi bawah. Okey, ini tanda isim. Ini tanda isim. Bila kita dah kenal isim, satu kalimah tu isim, maknanya kita dah kenal juga bentuk dia. Kita kenal juga jantina dia. Jantina dan bilangan ni esok insyaAllah. Jadi, kita dah kenal tu, barulah kita pergi modul 2 ni. Kita nak tengok peranan dia dalam ayat. Macam mana dalam ayat? Supaya kita dapat mafhum. Boleh tak kita cuba dulu satu Dapat tak menjawab soalan Kak Rosna tu? Adalah sikit. Ke tak ada langsung? Oh, Kak Rosna mute. Ya, kot. ada. Ada Ya, sorry. Alhamdulillah. Ada, tapi kalau boleh later on macam mana connection dia tu ke Okey. modul Besok 2. insya-Allah. Esok insya-Allah nanti kita akan masuk sikit. Macam mana pun besok memang akan masuk juga marfu', mansub, majrur tu. Ya? Okey. Okey. Terima kasih, syukran. Lepas tu relax tau, relax. Jangan jangan tension. Jangan tension, relax aja. Quran ni dia punya sifat kan dia turun kan.
Malam setiap kali bulan puasa ni kita baca, kita cakap malam diturunkan. Memang dia dah sehabis dah turun. Tapi ilham daripada Allah tu turun kat kita juga. Maknanya maknanya turun, relax, bagi nanti dia fall into place. InsyaAllah. They will fall into place. Bersabar, sabar ataupun bertenang. Lepas tu doa. Banyakkan doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyakkan doa tu. Baik. Bila Allah ampunkan kita, Allah kau tim lah. Maknanya dia redha dengan kita, dia bagi kita yang lebih keberkatan ni, iaitu Al-Quran. Bismillah. Okey. Kalau ayat kerjaan. Struktur ayat kerjaan ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai jumlah fi'liyah. Dia bermula dengan kata kerja. Yakni yang warna merah tu. Sama ada fi'il madhi, fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Okey. Maknanya bila ayat ni sebut tentang ayat, dia ada struktur dia. Komponen utama ayat kerjaan ialah kata kerja atau fi'il. Okey, ini nombor 1. Kemudian nombor 2, subjek dia isim marfu'. Sama ada fa'il, yakni pelaku, ataupun naib fa'il, pengganti pelaku. Kemudian boleh jadi juga struktur ayat tu, komponen dia terdiri yang nombor 3 ni. Ada kata keterangan, iaitu maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni mesti mansub ataupun isim mansub yang lain. Okey, kita tengok contoh. Contoh struktur ayat kerjaan yang asas adalah seperti di bawah. Ini contoh yang 1. Maknanya komponen utama ayat kerjaan dia ialah satu je, kata kerja tu. Satu kalimah. Okey, tengok contoh A. Kita nampak satu kalimah kan? Tapi kata bahasa Arab, dalam bahasa Arab ini adalah ayat yang sempurna. Kun, jadilah oleh engkau. Ayat kerjaan dengan satu kalimah sahaja ataupun dengan satu perkataan sahaja. Hal yang demikian kerana setiap fi'il sudah pun mempunyai subjek, iaitu pelaku, dalam bentuk ganti nama tersembunyi ataupun bersambung. Dhamir muttasil. Tersembunyi dhamir mustatir. Dhamir yang bersambung dhamir muttasil. Jangan risau. Dapatkan cerita dia tu. Dapatkan konsep tu. Maknanya dia dah siap-siap dah. Dalam satu kalimah ni dah ada apa? Dia ada pelaku. Wah, besar benar pula dia. Kejap. Dia ada pelaku dan dia ada kata kerjanya dan ada masa sekali. Ada masa. Masa tu ni amar. Kala depan ataupun kata perintah. Jadi dia dah ada siap-siap dah. Lengkap. Kita nampak macam satu je. Tapi ayat. Dah boleh faham. Bila kata sempurna, maknanya dia memberi kefahaman kepada pembaca. Penulis dia dah tentulah Quran tu Allah dah letakkan macam tu. Jadi kita yang membaca ni terus faham. Kun, jadilah oleh engkau. Ahsinu contohnya. Ini fi'il amar. Dengan pelaku dia siapa? Pelaku dia kamu. Berbuat baiklah oleh kamu. Tu yang kita selalu letak oleh tu. Nak tunjukkan maknanya itu pelaku. Yang mana kita letak oleh. Especially untuk fi'il yang mabni tu. Fi'il amar dan juga fi'il madhi. Ahsinu, berbuat baiklah oleh kamu. Satu je kalimah. Kalimah dia berapa? Satu je. Ni je satu kalimahnya. Tapi dah lengkap dah. Yaqumani, mereka berdua berdiri. Jadi ada pelaku dekat sini ni untuk fi'il mudhari'. Ini fa'ilnya. Mana dia? Kat sini ditunjukkan alif ni. Yaqumani, mereka berdua. Buat apa? Berdiri. Yang mana menunjukkan masa mudhari' tu? Ya ni, huruf ya ni. Yang mana menunjukkan kedudukan marfu' tu? Ni. Nun. Ada nun kat belakang ni. Okey, dapat.
Amliku, aku berkuasa. Ni ayat yang sempurna. Walaupun dia satu kalimah, itulah the miraculous of the Quran tu, bahasa Arab tu dalam Quran tu. Concise, precise. Satu kalimah tapi dah merangkumi dah. Qasat, telah keras oleh ia. Qasat ni. Ni dhamir ni dia bukan kira dhamir ni tanda menunjukkan perempuan je. Jadi qasat, telah keras oleh ia. Kalau Baik. lelaki, mana teacher? Kalau keras. Kalau lelaki, tak ada dalam Quran, kita tak payah cerita. Betul. Saya cakap macam tu. Maknanya dalam Quran dia keluar yang ni je. Perempuan. Telah keras oleh ia. Batu-batu. Selalu dia menunjukkan jamak taksir ni. Qasat qulubuhum. Yang disebut keras tu selalu hati tu. Hati tu. Bila sebut keras. Jadi yang tu tak ada, biar je dulu. Memang tak ada lagi. Sabaru, telah sabar oleh mereka. Satu kalimah. Jadi pelaku dia yang ni. Wow ni. Jadi masa dia madi, telah, saya terjemah. Pekerjaan dia sabar, pelaku dia mereka. Mafhum kita, mereka telah sabar. Baik, kita tengok pula contoh yang kedua. Maknanya struktur dia ada macam mana? Ayat kerjaan dengan minimum 2 perkataan asas, iaitu ada fi'il dan fa'il. Apa dia fa'il? Isim marfu'. Bila ada isim marfu' selepas fi'il, biasanya dia adalah fa'il yang dizahirkan. Okey, struktur ayat ini memerlukan fi'il dengan dhamir mustatir orang ketiga, iaitu ia atau ia perempuan sahaja. Okey, contoh. A. Amanan nasu. Dia kalau terjemahan dia tu amanah, telah beriman oleh ia, baru yang ini boleh ada fa'il yang dizahirkan. Mana isim baris dhammah. Ada isim baris dhammah. Okey ni. Amanan nasu. Jadi telah beriman oleh ia, oleh manusia. Mafhum dia apa? Kalau dalam bahasa kita macam mana? Kita akan kedepankan ni. Kita letak dia ni kat depan pula. Manusia telah beriman. Manusia itu telah beriman. Macam tu. Buanglah oleh ni sebab dia maksud dia sama. Dia merujuk kepada yang sama. Telah beriman. Jadi kita memang kena belajar dulu benda ni supaya kita punya terjemahan tu pada struktur ayat tu seperti yang nahu bahasa Arab tu nyatakan. Maksud macam dalam Quran tu macam tu. Kalau amanan nasa ke, dah lain pula kan. Okey, sini. Rabihat tijaratuhum. Sebenarnya dekat sini sukun. Telah menguntungkan oleh ia, oleh perniagaan bagi mereka. Jadi siapa ia kat sini? Perniagaan. Ya, perniagaan. Sebab inilah fa'il yang dizahirkan. Jadi kat ni kenapa perempuan? Sebab tijarah ni asal dia tu perempuan. Tamarbutah. Ni besok kita akan belajar isim tu. Jadi hari ni kalau siapa nak masuk lagi modul 1 tu, hari ni kita dapatkan konsep aja. Besok bila masuk, baru nampak lebih jelas lagi apa yang kita buat ni. InsyaAllah. Kadang-kadang tak boleh nak kata juga kan, orang lain. Allah beri kepada masing-masing tu tak sama. Tapi yang bila kata nak faham Quran ni, faham yang ni dulu ke, faham yang tu dulu ke, semua tu insya-Allah all in due time. Trust the process by Allah. Okey, maksud dia apa kalau dari segi mafhum dia? Perniagaan. Yes. Perniagaan mereka telah menguntungkan. Dah je lah. Telah menguntungkan. Okey, ini bukan, betul ke saya je menguntungkan tu? Okeylah, tak kisahlah kalau saya salah tu, betulkan sendiri. Betul. Baik. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita, subjek ni duduk depan. Tapi dalam bahasa Arab, subjek selalu duduk belakang.
dia tak ada kat depan tu. Kalau ada kat depan tu dia mesti ada sebab yang bukan normal lah. Maknanya dia bukan yang biasa. Kalau biasa dia mesti macam ni. Makna fi'il dulu, kerana dalam fi'il tu dah ada siap-siap fa'il. Jadi fa'il tu hanya yang untuk dia ni, pihak diri ketiga ia tu, singular tu sahaja yang boleh dizahirkan. Okay, remember kalau rasa leceh ya. Remember Allah kata ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Bukan Allah turunkan Quran ni nak menyusahkan kita. Baik, tumbitul ardu. Jadi dia ni ia ni berfi'il mudhari'. Sebab apa dia mudhari'? Sebab ada ta ni kat depan, ta huruf mudhara'ah. Lepas tu dia ni marfu', baris dhammah. Ia menumbuhkan, ni siapa ia tu? Oleh bumi. Jadi maksud mafhum kita ialah bumi menumbuhkan. Dah memberi kefahaman kepada pembaca. Adalah lagi kalau kata keterangan tu, detail dia, perincian dia tu. Itu masuk dalam yang ketiga. Ayat kerjaan dengan minimum 2 perkataan asas. Fi'il dan maf'ulun bih. Atau kata keterangan lain yang mansub. Struktur ayat ini juga boleh mempunyai perkataan ketiga, iaitu fa'il yang dizahirkan. Contoh A. Qatalahum. Jadi, telah membunuh oleh ia akan mereka. Maknanya ada 2 kalimah. Satu, qatala, telah membunuh oleh ia, hum, akan mereka. Jadi maksud dia apa? Maksud dia mafhum mereka. Salah. Kalau kata mereka telah membunuh ia, salah. Salah faham. Ia telah membunuh mereka. Ya, betul. Ia telah membunuh mereka. Tu kalau kita tak jelas dia punya struktur ayat tu, kita dah salah faham ayat tu. Faham, Mek? Faham? Ja'atkum rusulun. Okey, terjemahan kat sini, telah mendatangi oleh ia akan kamu. Oleh para rasul atau oleh rasul-rasul. Mafhumnya? Rasul telah mendatangi Ya, telah mendatangi kamu. kepada kamu atau mendatangi kamu. Mendatangi kamu. Itu yang benar dia. Kalau kita kata kamu telah didatangi rasul. Boleh tak? Tu jangan dulu. Dia nanti kita yang confuse. Maknanya rasul-rasul telah mendatangi kamu. Baik, seterusnya. Qatalahumuz zalimuna. Ada 3 kalimah. Qatalahum az-zalimuna. Jadi, maksud dia, telah membunuh oleh ia akan mereka oleh orang-orang yang zalim. Bererti, siapa bunuh siapa? Zalim. Yes. Orang-orang yang zalim telah membunuh mereka. Itu faham yang betul. Kalau kita faham dia telah membunuh orang-orang yang zalim. Betul ke salah? Salah. Atau kita kata mereka telah membunuh ia. Macam tu. Kita tak tahu zalim ni tempat lain kita kata tak. Tak boleh juga. Jadi kat sini jelaslah ni fa'il ni ialah ia kat sini. Hanya ia ni yang boleh ada fa'il yang dizahirkan. Fi'il tu mestilah isim marfu' yang dizahirkan. Kita dah sampai pukul 10.45. Sebab saya mula lambat sikit, tambah sikit boleh 5 minit. Bagi habis yang nombor 4 ni. Nombor 4, fa'il hanya boleh merujuk kepada satu perkara sahaja kepada sesuatu perbuatan. Sedangkan maf'ulun bih, yakni objek, boleh merujuk kepada lebih daripada satu perkara. Contoh, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas. Dan
ingatlah ketika telah menjadikan oleh kami akan Baitullah, akan tumpuan bagi manusia. Okey. Macam mana kita nak mafhumkan ayat ni? Ini kita biarkan. Tapi kita letak kat mana? Siapa fa'il dia? Kami. Kami. Kami Jadi dan ingatlah ketika Kami telah menjadikan Baitullah Tumpuan manusia. dan ingat, ada tak yang dapat lain daripada apa yang saya dengar suara Kak Ro dengan Kak Izan je dengan Hasanah? Yang lain tak pasti. Ada tak dapat lain daripada jawapan mereka? Dan ingatlah ketika kami telah menjadikan Baitullah tumpuan bagi manusia. Tumpuan bagi manusia. Tu betul. Tapi maknanya dia ada satu je. Pelaku dia ada satu je. Subjek dia ada satu je. Dia punya objek ada dua. Baitullah dan tumpuan. Bagi manusia. Bagi manusia tu apa? Bagi manusia tu ialah detail lagi. Maknanya perincian. Tiba perkataan tu. Keterangan kita dah ambil yang mansub tu. Mansub ialah keterangan. Tapi kalau majrur, biasanya majrur kan? Linas tu perincian, detail, final details. Kadang-kadang tak ada dia pun tak apa. Kadang-kadang macam tu. Maknanya dia tidak mencacatkan makna yang fokus tu pada ayat tu. Okey, satu lagi sikit je. Wa kaffalaha Zakaria. Jadi dan telah menyerahkan oleh ia akan Zakaria. Macam mana tu? Dia menyerahkan Zakaria, telah menyerahkan Zakaria. Ia telah menyerahkan kepada Zakaria. Yes. Ia telah menyerahkan. Nya tu siapa? Menyerahkan. Nya. Menyerahkannya. Ni kita kena tambah sikit dalam bahasa kita kepada Zakaria. Dia tu actually refer to Maryam kan? Ya, sebab ni perempuan kan, dia dah tahu bila cerita Nabi Zakaria je mestilah kisah Maryam. Dalam Quran yang itu juga lah pun. Nabi Zakaria dia yang besarkan Maryam. Kan? Betul lah tu. Taklah salah sebab ayat ni memang diambil daripada dalam Quran. Menyerahkannya kepada Zakaria. Macam mana nak cari surah tu? Pergi cari search kafala. Saya pun tak ingat semua. Saya rasa surah Ali Imran ataupun surah Maryam sendiri. Boleh tengok. Ataupun cari je nama Zakaria. Dia tak banyak cerita Nabi Zakaria ni. Silapnya ada sikit je tempat. So, tak silap saya lah. Surah Ali Imran dengan surah Maryam. Mungkin ada tempat lain. Tak pasti. Tapi boleh check. Maknanya macam itulah maksud dia. Kalau kita kata dia telah menyerahkan Zakaria kepadanya, salah dah maksud dia. Zakaria pula. Pada Maryam. Macam itulah. Baik. Jadi cerita dia besok kita tak masuk lagi kepada latihan. Ni masih lagi contoh. Tadi ni contoh dah buat dah. Kefahaman ayat. Ini kefahaman ayat. Maksudnya latihan juga ni. Kita nak buat mafhum. Tadi banyak juga ada contoh-contoh lain sikit lah. Nanti kita buat besok ya. Lepas tu baru latihan 7. Ini macam detail lagi. Macam mana nak buat, nak bagi kita faham ayat tu. Besok kita buat yang ni. Walaupun ada contoh yang sama. Dan seterusnya kita akan buat latihan 7 ni. Jadi pada malam ni saya akan berikan muka surat 14. Ni belum bagi kan? Muka surat 14 ni belum kan? Belum. Ni 13 dah kan? 13 dah. Okey. Muka surat 14 dan juga muka surat 15. Yang ni kita buat sama-sama esok. Baik. Muka surat 16 besok. Okey. Ada soalan?
Tak ada. Macam tak ada. Nampak laju je menjawab tu. Mestilah tak ada soalan. Alhamdulillah. Kalau ada Kak Rosna simpan Esok kita jumpa. Kak Rosna datang tak besok? Ke Kak Rosna dah keluar? Ada kot ni. Saya Baik, insya-Allah. online, Ustazah. Oh, besok tak datang? Tak datang, saya online. Baiklah. Okeylah. Mana-mana yang Allah mudahkan Ya, Okey, ya. kalau bertukar fikiran nak datang silakan. We are always Ya. open lah insya-Allah. Baik. Yes. Aku qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.